Ada persediaan bagi sembahyang isya. Jadi kita nak mengatasi tajuk ini dulu dalam ketiga di mana kita biasa dengar tentang syariat, tarekat dan hakikat. Islam itu kandung pada tiga: Islam, iman, ihsan. Syariat, tarekat, hakikat. Sama lagi. Jadi kita sedang membicarakan tentang tuntutan syariat. Syariat ini ialah senarai tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Syariat ini kita boleh kata peraturan, ataupun kita guna istilah senarai tugas. Macam mana kerja gamin, kalau kerja rumah, kan lagi dia ada senarai tugas. Daripada senarai tugas tu dia ada pencapaian tahunan. Istilah pakai KPI, UN, Key Performance Index. Jadi melalui senarai tugas tu diukur pencapaian setahun melalui sistem KPI. Pencapaian berdasarkan berdasarkan pencapaian tahunan. Sama juga kita dalam agama ni dia ada syariat KPI kita. Jadi senarai tugas yang ada dalam KPI ini banyak dibagi syariat. Jadi sebelum kita membincangkan tajuk besar kitab ini tentang tasawuf. Tasawuf dia berada di penghujung. Kalau di peringkat awal memang syariat, tengah-tengah di pelaksanaan ibadat dipanggil tarekat, dan penghujung itu dipanggil hakikat, yakni tentang ihsan. Jadi kita sedang membicarakan bahagian pertama, syariat. Apa syariat, apa peraturan yang kita perlu ikut, kena susun, kena jaga dalam kehidupan kita ni 24 jam. Banyak senarai tugas. Kita tak timbul masalah apa nak buat, apa nak amal ni. Senarai tugas ni ada. Senarai tugas ni sudah disusun. Jadi maksud bagian ini yang menjelaskan tentang syariat.
syariat ini terkandung dalam disiplin ilmu fiqh. Jadi apa yang terkandung dalam ilmu fiqh itu dipanggil syariat. Dan dalam Quran 1/3 daripada isi kandung Al-Quran mengandungi syariat. Banyak tu. Maksudnya hukum syariat, peraturan yang kita penuhi dalam Quran, dalam semua kehidupan daripada sukacita sampai semua sahabat-sahabat, 10 juz Al-Quran mengandungi syariat. Jadi syariat itu sama. Jadi kalau kita kena faham tentang tanggungjawab yang mengikat kita dalam bentuk syariat, apa yang kita kena buat. Ini adalah bukannya pilihan kono buat. Satu lagi kadang-kadang dalam segala tanggapan kita boleh pilih nak buat atau tak nak buat. Tak, di senarai tugas yang kita kena buat yang berupa perintah daripada Allah Ta'ala, daripada pelaksanaan ini lah dalam tempoh 24 jam tu Allah akan beri kita barakah. Orang ini akan menerit kan? Dan barakah ni akan dinilai setiap tahun. Sukat amalan kita tukar tiap-tiap tahun juga juga. Mulai Syaban, Nisfu Syaban tukar buku baru. Sekarang ni buku baru kita ni ya. Syaban bila 2 hari lebih kan. Sekarang buku baru juga. Capitan buku baru. Sejak kita balik, apa yang ini? Katalah balik semua balik. Kalau hari ini umur 60, kalau hari ini balik dalam 45 versi, 45 buah buku catatan amal kita. Sebahagian besar daripada catatan amal itu berupa syariat. Keren? Itu tujuan dan maksud pembahasan dalam tajuk. Yang kedua ni, ada persediaan bagi sembahyang asar. Sebelum ni, lepas sembahyang, sebelum sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh, masuk waktu zuhur, apa kena buat. Ini ada persediaan bagi sembahyang asar. Inilah panduan yang ada depan kita insya-Allah. Sunat muakkad sebelum asar 4 rakaat. Kita masyhur kita pegang dulu 2 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i pun ada beberapa pendapat. Dalam ini ada pendapat 4 yang asal daripada hadis kan. Tapi kita dah lama di sini kita dulu pakai 2 rakaat sebelum asar. Qabliyah asar kita panggil. Dalam ini disyurkan 4. Tapi dia nak buat 4 atau nak buat 2 boleh. Apabila masuk waktu asar, hendaklah kamu sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang waktu asar, kerana dia sunat muakkad pada hari tasawuf. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Sebab Nabi sebut dalam hal ini dalam satu hadis, rahimallahu abdan shalla 4 qabla al-'asr. Allah memberi rahmat kepada hamba-Nya yang bersembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang fardu asar. Ini hadis. Perintah melaksanakan yang datang dari Allah Ta'ala kita buat, maka masuk dalam akaun kita apa yang dinamakan ganjaran pahala. Ini ibadat atau syariat yang berupa perintah yang kita kena buat. Termasuklah perintah Allah yang berupa syariat dalam bab-bab yang lain. Bab menuntut ilmu, bab infak fisabilillah, bab mendidik anak, bab berdakwah, bab mujahadah, berdakwah amal ma'ruf nahi munkar, termasuk dalam konteks ini. Itu syariat. Jadi pelaksanaan syariat ini Allah memberi ganti dengan ganjaran. Ganjaran itu diberi maksud pahala. Pahala ni masuk akaun dalam akaun kita, dan dia boleh kita pakai cash di sana besok.
bila kita mati. Jadi kalau tukar nikmat yang Allah beri ke kita ni, kalau tukar dengan amal supaya dia dapat kita guna sebagai cash sana besok, sebab diganti amal itu dengan ganjaran. Semua amal yang kita buat ni adalah bagaikan kita seolah-olah kita tukar milik kita ni, motor kita ni nak pakai ke sana besok. Duit kita tak laku. Kalau kita pergi Saudi nak beli barang, ringgit tak laku. Itu yang pukul tu. Saya cakap syariat RM20 tak manfaat tak laku. Dia nak duit ni, ya, macam mana nak tukar duit kita dengan duit riyal? Kita pergi Malaysia je. Usaha pergi tukar. Di amal kita ni, nikmat yang Allah bagi ni, apa saja yang berupa perintah nak dapat kita gunakan sebagai cash sana besok, perlu laksanakan amal. Tukar dalam bentuk ganjaran amal soleh. Amal soleh itulah yang akan diberi penilaian oleh Allah sebagai ganjaran, masuk dalam akaun kita, besok sana boleh pakai. Kalau tak, waktu kita banyak-banyak, kita tak keluarkan zakat, tak infak fisabilillah, kita tak gunakan pada jalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, waktu tu tak ada apa-apa manfaat. Tinggal di dunia ni, kita mati orang. Jadi macam mana nak bawa waktu tu ke sana? Belanjakan pada jalan Allah mengikut syariat. Antara perintah syariat ialah jaga waktu sebelum masa, sama dengan perintah jaga harta kamu, belanjakan dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah. Perpek ke sana besok. Ramai orang sayang duit, sayang waktu, simpan, makan pun sedikit-sedikit, coking makan, mati pun terlepek. Bila mati semua tinggal pek orang yang hidup. Sana nak pakai apa? Susi orang betul. Jadi letakkan harta itu dalam bentuk syariat. Antaranya adalah infak fisabilillah. Itu syariat. Jadi melalui syariat kita dapat ganjaran. Syukur juga dengan memelihara waktu yang diberi oleh Allah, masa ni, ataupun lebih tepat kita guna nyawa ni. Nyawa kita ni berjalan masa dan hari. Kalau dah 60 tahun lagi, masa berjalan. Jadi macam mana nak memanfaatkan masa ni? Kita menghargai masa. Macam mana nak menghargai masa? Kita meyakini al-waktu wal hayat. Waktu, masa ialah nyawa, ialah kehidupan. Berlalu 40 tahun, habis dah 40 tahun. Modal yang Allah bagi sebagai umur untuk kita perniagakan pelajaran Allah, kita tak tahu dia bagi berapa. Dia berpeluang manfaatkan umur ni dengan amal soleh. Semua ni kena buka dengan panduan ilmu. Jadi antara yang Allah suruh sini jaga ialah sunat asar. Paling buat dua rakaat. Kemudian sunat maafkan. Jaga hadis ni riwayat Tirmizi dalam bab salat, bab sembahyang. Kemudian Nabi bersabda, "Man shalla qabla al-'asri arba'an harramahu Allahu 'alan nar." Ini nilai dia. Ganjaran yang Allah bagi orang yang beribadat memelihara masa dan waktunya, walaupun sembahyang sunat asar ni, apa ganjaran dia sana besok? Sesiapa yang bersembahyang 4 rakaat sebelum fardu asar, niscaya Allah mengharamkan jasadnya terhadap api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Dalam kitab Faidul Karim. Besarnya ganjaran nampak kecil. 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi siapa yang istiqamah buat sembahyang sunat asar qabliyah ni, jaminan Allah Subhanahu wa taala jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia sebut api neraka ni antara orang percaya tak percaya kan. Kata orang kita, kawan-kawan lagi percaya tak tidak. Nanti bukan kawan-kawan lagi kan, bukan dia bukan, bukan dia sedih. Ini janji Allah tuan-tuan. Macam mana kita nak memahami janji ini? Allah tidak
tak mungkin jadi apa nak mungkin jadi. Siapa yang buat solat asar 2 rakaat atau 4 rakaat ni, apa jaminan Allah Ta'ala? Jasadnya selamat daripada api neraka. Api neraka ni kita dengar cerita yang Nabi orang perkabaran baik, dan kita wajib beriman perkabaran baik yang Nabi orang. Bila dapat tengok neraka ni, jadi dia dapat tengok sampai bila nak mati tu, dalam sakaratul maut sudah tidak ada lagi tirai hijab, semua dah terbuka. Semua nampak. Allah bagi tengok yang kau diuji dulu dengan perkara-perkara baik yang tidak kelihatan, tirai itu dah tak ada, semua nampak. Cuma kita dah tak boleh buat apa, dah tak boleh buat amal. Tengok ya, ada Umar bin Buaid penyesalan kama ya isal ahlul kubur yang kufar. Itulah penyesalan ahli-ahli kubur di kalangan orang-orang yang kafir. Tengok tu putus asa. Ya laitani kuntu turaba abuwai aturi ngautum. Ya laitani kuntu turaba. Ini penyesalan ahli kubur. Ya laitani ini satu keluhan yang bersifat sesalan yang tidak berkesudahan. Ya laitani ini maksudnya menyesal yang dah tak ada peluang nak menghadapi kodoh. Ya laitani, alangkah usiun, alangkah eloknya makin ku mati turut jadi tanah. Itu penyesalan ahli kubur kepada mati. Melihat pembukaan baik yang Allah bagi tengok. Tanya ilmu kita dalam tangan itu menghadapi korban sakaratul maut. Kau ni tengok kau tak sesiu. Ada ini yang menjadi satu ancaman ke kita, supaya kita ingat nak berkerja tak selamat, tak senega itu agak-agak. Kau akan tengok dan kau tak waktu kau akan masuk dalam tu. Tapi banyak yang lupa, yang lalai terhadap syariat ini. Allah kata, Allah sifatkan orang-orang yang macam ni, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Dulu masa hidup, masa di dunia kau tengah hendak dulu, kunta ghaflatin min hadha, kau lupa lalai. Cik benda ni kau minta kisah melanggar je. Kau yang kita bilang kan, baca kau yang masuk ke hidup lagi, masuk ke kuat lagi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, kata kisah tak ambil goib, tak ambil tahu. Fakashafna 'anka ghita'ak. Hari ini kata Allah Ta'ala, saat nanti aku buka semua, kau tengok. Di Quran cakap dengan satu janji pasti, pemerintah nampu perkhabaran kita semua akan lalu. Fakashafna 'anka ghita'ak. Hari itu aku buka tirai hijab gaib ni, kau nampak segala-gala, kau nampak. Malaikat datang orangnya dulu, kau nampak dia. Kubur yang kau nak masuk, kau nampak. Syukur kau nampak. Pahala kau nampak. Sadar Allah yang gaib dia nampak. Fawasurukal yawma hadid, surah Qaf. Hari ini kata Allah Ta'ala, mata kau tak tengok benda tu, tak apa balik dia dah. Ini sebab dan punca orang nak hati. Mata dia tak balik, dah jam. Yang dulu mala ainun ra'at, dia menyaksikan pemandangan yang tak pernah disaksikan selama ini. Magic-magic kita tengok tu, semua magic kita dunia yang ini luar pada magic. Mala ainun ra'at, pemandangan yang tak pernah disaksikan oleh mata. Kita dah terbagi macam-macam ditunjuk di depan tu. Allah, ya. Apa tiket kita nak selamat, ya.
memelihara ibadat kita. Jaga oleh itu. Tambah kita oleh masuk 5 siri 6 siri ni juga. Jangan lekor ni kan. Yalah boleh berbecen ni. Dia dah datang yang pun itu kan berbecen tak becen lah. Any time dia datang. Masuk 5 siri ni, 4 siri kata dia patutkan lagi bersedia. Antaranya memelihara dan menjaga syariat yang berkait dengan kewajipan bersama dengan waktu dan masa ketika di kehidupan. Jaga oleh Allah antaranya ialah setelah selesai yang wajib, jaga oleh benda-benda sunat. Jadi hak mulia besar sangat jalannya kan, baca selamat daripada api neraka. Besar betul. Tapi dengan keyakinan ini adalah perintah dan janji Allah. Orang yang baca banyak-banyak ini perintah Allah, janji dia pasti orang buat. Hadis ni tuan, dia bukan nak beritahu supaya kita tahu. Hadis ni dia beritahu kat kita supaya kita buat. Kesalahan dia selama ni nongah hawa telinga lepas hilang. Ini kesilapan orang Islam belajar. Dia nak amal sementara nak isyak, maghrib ke isyak dia nongah. Elok dia lepas nongah. Ia ada betul ke ni ada? Sebagian peguru kita betul kan yang biasa kan yang awak betul. Nak nongah, dia duduk rumah tak payah pun nongah. Niat tak betul. Niat tak betul, dah dapat ilmu nak beramal. Itu niat kita. Itu sebab lama nongah, dia punya standard dia macam tu dia. Tak berubah. Buat lebih tahu. Cuma Allah kata asyajaru bila samar, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tak dibuat dengan teori yang kata sifat elok tak pakai, samalah kata Allah Ta'ala macam buah, pokok buah yang tak berbuah. Tanam pokok mangga, baju 3 pagi hari, tanam daripada ni elok ibunya bunga buah lagi tak. Saya tak tahu je tu kan, daun sepak buah tu ni nyomak air pokok ni. Pokok itu jualan pokok itu kan, tanam pokok lain. Maksudnya bila sana ilmu yang tidak diamalkan ibarat pokok yang ribut tak ada buah, berjadahan. Orang dia buat tanam pokok lain. Itu maksudnya. Maksudnya manusia ni bila diberitahu, beri ilmu, direndahkan kepada ilmu, dia tahu kata dia tak baik macam pokok tak ada buah lah. Artinya amal dia tak ada. Islam ni turun bukan untuk nongah, bukan untuk tahu. Islam ini turun untuk mengubah manusia supaya jadi insan yang soleh. Insan yang soleh ni orang yang berilmu, itu amal. Itu masalah dia kan. Jadi ini hadis ni mengubah sikap dan pendiri kita terhadap ilmu. Kita nongah ni bukan nak nongah nak tahu, nongah ni nak buat. Sepatutnya engkau tidak meninggalkan yang demikian itu supaya engkau mendapat rahmat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nongah mulanya kita nak buat sesio Rasulullah cakap kita. Sesio Rasulullah tinggalkan pesan amanah ni tak diperlukan. Artinya tak ada respek kepada peringatan yang dibawa oleh Rasulullah. Itu kalau respek peringatan yang dibawa buat, walaupun nampak benda sunat simple buat, supaya rahmat dan syafaat itu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para Rasulullah. Seterusnya amalan selepas sembahyang asar, waktu bila Allah bagi kita peluang hidup, sambung nyawa kita, berarti Allah bagi kita peluang untuk membuat amal. Ingat jangan kan. Sebab apa? Membuat peluang
Nabi kata 5 perkara tu antaranya adalah hayataka qabla mautik. Rebut peluang beramal masa kau diberi peluang hidup sebelum sampai masa mati. Sahhataka qabla saqamik. Rebut peluang beramal masa kau sehat sebelum sakit. Dah sakit, lutut dan goyah, kaki dalam rumah, tak dapat lagi masjid, tak dapat lagi jemaah, pasal tak pergi masjid, tak sehat, lutut tak goyah. Itu kan? Pasal lutut tak goyah ni, bagaimana? Soalan akan ditanya. Kesehatan yang Allah bagi ke mana kau buat? Sahhataka qabla mautik, si'ataka qabla firarika atau si'ataka qabla dayik. Sehat lapang, waktu lapang kamu sebelum sampai waktu sempit. Dah pencet tu dia lapang dah dulu, kan? Dah pencet tu dia free lah dulu. Paskan tak ada boleh, kan? Orang yang pencet, dia tak pencet ni lah lapang. Tak ada benda yang membuku kita untuk kita berbut dah. Untuk kita baca lapang, kan? Orang baca tu suka lendah. Dia kalau paskan kita hari kan, betul? Baca paskan tu, ada lah alasan. Tu kita pilih pilih kita dah. Jadi orang yang ada orang masa pun dah. Firaraka, waktu lapang kamu sebelum kamu sibuk. Berbut peluang, Innaka qabla faqrik. Kayu sebelum miskin. Kayu sebelum miskin. Adalah motor sikit-sikit bolehlah untuk beramal dengan motor. Apa peluang beramal dengan harta? Itu dia punya ibadat harta. Solat, zakat, haji, bermula ibadat badan. Badan kau macam-macam. Ada ibadat badan, ada ibadat harta, ada ibadat roh, macam-macam. Kalau buat kau serentak ada. Jangan pilih-pilih. Buat takkan kita mampu. Jadi kena pun supaya apa yang diajar oleh Rasulullah lekat dalam hati kita dan lahir menjadi amal soleh. Itu maksudnya. Amalan selepas sembahyang asar, apabila engkau selesai daripada mengerjakan solat fardu asar, maka janganlah engkau menyibukkan malaikat seperti dahulu. Sebelum waktu subuh tu kan ada tata cara aturan yang kita perlu buat menghormati dan memuliakan masa yang Allah bagi. Maka janganlah engkau menyibukkan malaikat seperti yang dahulu, yakni engkau kerjakan seperti yang tersebut selepas sembahyang fardu zuhur dahulu, seperti menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agamamu, atau menolong manusia dalam perkara kebajikan, atau berbuat ibadat sunat seperti membaca Quran dan segala wirid, atau berusaha pada sesuatu yang membawa kebajikan kepada kehidupan dunia yang menolong kepada akhirat. Kan banyak antara tugas nak buat. Semua itu amal soleh yang akan diganti oleh Allah Ta'ala berupa cash esok sana. Bukan semua. Semuanya kita ni kadang-kadang disibukkan oleh baju yang tak sibuk pun, tapi buat baik sibuk macam tak sampai masuk, padahal tak ada baju. PM tu sibuk jaga negara, orang mati pun dia sampai berjalan. Dan balik masuk itu dan masuk PM tu jauh lah, lampak kita juga kan. Cepat sibuk macam mana? Usul kita waktu masuk. Orang mati dan hargai masa dan kehidupan. Pastikan kehidupan yang diberi oleh Allah Ta'ala itu ada isi aman. Pastikan. Antaranya sebut di sini, cari suasana yang kita duduk dalam ilmu. Kalau ada yang baca kitab, buka YouTube. Itu kita nak belajar tentang apa? Apakah hakikat ihsan? Kak ilmunya sesuai. Hakikat ihsan. Lama-lama keluar haji lah. Yang di Mawala ayat tu. Tengok kerja, tengok wrestling kan.
bila dia kerja. Cari suasana ilmu ataupun menghadiri majlis ilmu secara resmi. Di Somat banyak kelas Al-Quran, tajwid, fiqh, tafsir, ibadah banyak pilihan. Kamu dapat di surau, di masjid ataupun di pusat-pusat. Nak pakai nak kalau di dalam 162 waktu kerja sekolah teknik, sekolah profesional tu, madrasah tu, dia ada madrasah pengajian hari-hari, kecuali beberapa hari dan seminggu cuti. Sehari itu 2 hari cuti. Dia ada pelajaran tafsir, tauhid, fiqh, Quran, tajwid, macam-macam. Boleh pilih. Contohlah. Jadi kalau ada suasana itu, untunglah kita boleh pilih. Kemudian di sebelah malam pengajian-pengajian yang berkitab di masjid-masjid. Adalah senarai kan? Senarai kuliah suruh rumah kan ada tu. Boleh baca, boleh cari lah. Kalau kita terasa kita kekurangan, tengok senarai kuliah lah. Kuliah tasawuf, kuliah tafsir, kuliah tauhid, kuliah fiqh, kuliah tadabbur Al-Quran. Pilih. Maksudnya pilih suasana yang meletakkan kita dalam suasana ilmu. Terpaksa atau tak problem. Sekali lah. Ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita. Di dalam pencet ni, pada pencet ni, waktu pagi banyak kosong. Contohlah, puasa tu, pokok ni ibadat ibu. Pokok pun boleh pokok. Pada pencet dan aku ibu benar untuk orang lain, untuk orang akan datang, untuk anak cucu. Itu khairat. Wujud penuntut lagi di Mekah ke bumi ni kita dah mati, pahala tu mengalir ke kita. Untuk dunia tak ada, untuk akhirat. Buat tanam pokok buah je nak cucu nak makan. Kan pokok kahwin 2 tahun 3 tahun buah je tu. Kan buah baju organik. Kan ni banyak baju organik, baju kuala kan. Contohnya baju power group, baju air 5 untuk satu pokok 5 ml sikit je. Sebulan sekali. Umur ni kan. So itu ibadat. Dia bila kita menandi kepada kopi dia kita tanam pokok. Tentu hasilnya. Dan itu adalah ibadat. Tanam pokok tu cakap pada orang pokok dan tanam kau ni pada anda dan dia tangan suruh ni dulu. Peni kau tumbuh lalu kau buah lalu nak cuci nak makan. Melainkan semua ni diselokkan. Kalau kau mau lebih. Cakap pokok tu. Pokok tu nama tu. Semua dia tak jawab ya. Kau jawab ada pokok tu pensat kita tu. Deal dialog dengan makhluk kan. Kalau kita sebut begitu, Allah Ta'ala jadikan alam keliling kita, ilmu, makhluk dan sebagainya. Itu apa? Allah Ta'ala kata kuntu makhdan kanzan makhfiyah. Allah Ta'ala kata aku ini bagaikan perbendaharaan yang sangat kaya yang orang mengambil daripada perbendaharaan aku ini. Dan sedangkan perbendaharaan aku ni, aku sendiri kata Allah Ta'ala kanzan makhfiyah, perbendaharaan yang tersembunyi, wujud tapi tersembunyi. Macam mana dapat hakikat ma'rifatullah ni? Bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Uhibbu an u'araf. Aku nak, aku yang tersembunyi ni aku nak dan aku suka sangat supaya hamba kenal siapa aku. Tu jalan apa dah? Fa khalaqtu khalqan. Oleh kerana itu aku ciptakan makhluk. Rupa Allah ciptakan makhluk tujuan nak kenal Allah Ta'ala. Macam mana melalui makhluk kenal Allah Ta'ala? Sebab Quran banyak bawa cerita pasal makhluk disebut dalam Al-Quran dalam bentuk sumpah.
Contohnya dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. 7 nama makhluk yang Allah sebut dalam surah Asy-Syams dalam bentuk lafaz sumpah, qasam. Wa'ul qasam, wa'ul sumpah. Dalam Al-Quran surah yang paling banyak Allah bersumpah dengan nama makhluk ialah surah Asy-Syams wa duhaha. 7 nama makhluk. Kalau kita kali tengok sekali lagi nama makhluk Asy-Syams wa duhaha, matahari dengan duha. Syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha, malam semakin malam. Hari-hari kita tengok macam tak ada apa-apa, tapi Allah sebut tentu ada rahsia. Wasyamsi wa duhaha wal laili wasyamsi wa duhaha. Belum? Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha, demi sumpah ku atas nama langit yang aku bina. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi yang aku hamparkan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang aku lengkapkan, sempurnakan ciptaannya. Kenapa Allah sebut nama-nama makhluk ni? Pula tu disebut dalam lafaz sumpah, qasam. Depan tu ayat sumpah ni dia panggil ayat qasam. Depan tu ayat bahasa Arab disebut sebagai jawabul qasam dalam nahwu lah. Apa jawab pada sumpah ni? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makhluk yang aku sebut ni tadi, dia akan jadi ilham rahsia kepada umat. Dia dapat tengok, oh rupa di sebalik ni ada rahsia. Siapa dapat capai ni? Roh, jiwa dan qalbul insan. Itu wajah banyak wajah kita, ya. Itu Nabi sebut dalam hadis kursi ini, kuntu kanzan makhfiyah. Itu yang maksud hadis tadi tu, hadis kursi itu. Aku ni bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'aradtu an a'raf. Aku hendak sangat supaya makhluk kenal aku siapa. Walaupun tersembunyi, tapi dia nak kita tahu. Kenapa dia sembunyikan? Kenapa dia rahsiakan? Itulah usaha kita. Ada jalan yang nak kenal tu. Apa jalan yang nak sampai kepada mengetahui rahsia tersembunyi ni tentang Allah? Fa khalaqtu khalqan. Aku ciptakan makhluk. Bila kamu kaji, teliti, analisa makhluk ni, tadi 7 kalimah sumpah sebut nama makhluk. Dalam makhluk tu ada ciptaan, rahsia ciptaan Allah. Kau kaji tengok, kau akan nampak di situ rahsia ciptaan Allah yang merujuk kepada sahibul khalq. Orang yang mencipta, iaitu Allah. Penyaksian ini bagi musyahadah dalam hadis yang kita sebut asyhadu asyhadu. Mana dia? Penyaksian kamu terhadap makhluk yang Allah ciptakan penuh rahsia. Ada tak penyaksian kamu di situ? Musyahadah kamu melalui alam ni. Makhlukku khalqan. Aku ciptakan alam ini, makhluk ini ada rahsia. Kalau fikir, kalau selidik, kalau selongkar, rupa kata tunggu lagi. Dia macam tapak tangan kita sebelah dia dulu Dia tapak tangan sebelah tu dia hampir, nahnu aqrabu ilaih. Aku sangat hampir dengan kamu. Min hablil warid, dia berurut leher kau ni, kau ni mati. Dokek kapat di peranan urut leher ni. Allah Ta'ala kata, aku ni dokek, dia berurut leher kau dengan nyawa kau. No, so, penemuh. Oleh kerana itu, antara movement, langkah-langkah kita kalau wabud ialah selain dia boleh cari ilmu tadi yang bermanfaat, menolong manusia dalam perkara kebajikan. Ini amal soleh. Tolong orang ni macam-macam musuh tuan. Menolong menyebarkan ilmu, itu tolong orang tu. Oh jadi lebih ngaji. Tolong orang susah, itu tolong orang tu ibadat. Banyak jalan-jalan untuk kita sampaikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Kita ni hidup dengan macam mana?
Jadi peribahasa dalam orang Melayu pakai panau dalam luka. Jom je dulu. Melampaikan pucuk masing-masing. Orang tua berhati tengok perangai panau ni. Dia hidup dalam luka, tertutup, tumbuh dia dalam luka tu. Pada adat tak hidup lah. Dia akan nyelur pun dulu. Pucuk pun nyelur dulu. Lepas jarum, lepas kelindan kita tu kan. Naik pucuk dulu, lepas tu kan naik dah pokok tu. Berkuat lah sama-sama tu. Yang penting dia lepas. Jadi perbezaan peribahasa orang tu bagaimana dalam puluka melepaskan pucuk. Masing-masing kita orang boleh apa? Sombong. Banyak tugas dan tanggungjawab kita melibatkan saudara kita yang lain. Itu turun surah Wal-Asri itu. Wal-Asri. Berapa masa Allah bagi? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, kebanyakan manusia hidup dalam kerugian. Sebab apa yang akan masa umur dan usia, illa melainkan siapa yang tak rugi? Illa alladzina amanu, melainkan Allah-Allah yang beriman betul-betul kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, wa amilus salihat, dan orang yang melakukan amal soleh. Wa amilu itu lafaz jamak itu plural. Wa amilus salihat lafaz jamak, lafaz plural kata majmuk. Buat banyak amal soleh. Tiba-tiba kita jadi macam orang dalam luka, tak kisah orang. Kita nak anak kita ya. Orang nak hidup dalam mampu je lah. Ada tak tanggungjawab sosial? Ada. Dipanggil mas'uliyah ijtimaiyah. Masuk dalam makna iman, melaksanakan mas'uliyah ijtimaiyah. Tanggungjawab kemasyarakatan. Kita tak boleh lepaskan diri kita macam pucuk anau lah. Kalau duduk bersama masyarakat, tengok boleh apa yang perlu kita bantu, yang perlu kita tolong. Sama ada ilmu, usaha, duit, keringat, masa, tolong. Sebab apa? Ini ibadat yang berbagai. Wa amilus salihat. Salihat tu kan kata majmuk, kata jamak. Buat amal yang berbagai-bagai, bukan satu je, bukan tukar je. Fikir yang lain. Nabi kata khairun nas, orang yang terbaik di sisi Allah. Sebab anfa'un linnas, orang yang banyak jasa kepada orang lain. Ini orang yang terbaik, orang yang paling soleh. Antara ma'ainus solehat, orang anfa'un linnas, banyak beri manfaat kepada orang lain. Boleh kau tak ada modal, cakap boleh elok. Falikul khairat, cakap boleh elok. Bila tahu nasihat, ataupun tak perlu cakap, falyasmut, ini yang sampaikan tugas berbiasa. Khusus di tempat ini berbiasa. Banyak masuk tu jangan ubah pemazin, ya. Mari tak ada kerja tu, tengok pokok belakang rumah tu, ya. Tengok pokok, ya. Jangan susiakan masuk. Kalau boleh, ada keperluan bantu orang, bantu, ya. Buat kebajikan. Sebab apa? Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Wallahi fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allah sentiasa menghulurkan bantuan dan pertolongannya kepada seorang hamba selagi mana si hamba itu berusaha menolong orang lain. Tuan-tuan, hajat kita, hajat anak kita, hajat isteri kita banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak buat tak tercapai, tak terangkum dari itu sebab toleran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kotor kita terbatas. Pada adanya tak dapat, tak tercapai dari kita. Apa jalannya? Yang baik kita buat, tolong orang, bantu orang. Sebab Nabi kata, selagi kamu niat dan sentiasa usaha bantu orang lain, madamal fi aunillah, kau sentiasa dalam pertolongan Allah. Allah mudahkan urusan kau. Mudah ya anak kita, perjalanan dia, cucu cicit kita, nasib kita, masa depan kita, penyakit kita, Allah beri kemudahan.
Bila madamal abdu fi auni akhi, selagi kita berusaha membantu saudara kita yang lain yang diperlukan, kita tolong. Jangan cakap banyak, jawab banyak cakap. Apa pula dia nak tolong dia? Dia kan sama suku dia, kira suku pula. Dia suku, 2 suku dan suku 3 suku, tak apa. Itu jangan kira tu. Kira apa yang kita boleh tolong dia. Selagi ada niat kita buat macam tu, Allah jamin melalui hadis ni, wallahu fi aunillah, kamu berada di dalam pertolongan Allah sentiasa. Benar ni? Ni janji pasti. Masa yang kita ada tu, apa yang patut kita tolong, kita tolong. Sebab orang yang usaha menolong orang ni, ada dalam hati dia niat macam tu, ahsanun nas, orang yang paling baik di sisi Allah. Kita dapat pujian Allah, puji manusia ni, baca apa orang dapat kita. Itu maksudnya. Kemudian atau beribadat, berbuat ibadat yang sunat seperti membaca Al-Quran. Bagi baca Quran dia perlu pakcik bagi sampai ke tua. Mukadimah dan Al-Quran ini tuan tajwid, dapat menguasai tajwid, hukum mati dan tajwid menjadi 5 hukum tu. Kemudian dapat faham mat asli, kemudian dapat faham mat farahi yang tujuh oleh tu, dapat yang tu jahana tu. Nun mati dan tajwid 5 hukum. Mat asli ada wawiyah dan mat farahi, mat cabang ada 7 oleh. Betul oleh paling kurang. Banyak tu. Dapat pemutihannya tu. Tapi ikut kedudukan Al-Quran itu baru muqaddimah. Kedudukan dia, pendahulu dia. Tapi saya esok dah dapat dia bertahun ngaji tak ada terlatih dia. Dapat tu standard dia muqaddimah. Muqaddimah ni baju pendahuluan untuk mengenal Quran. Tunggu tajwid, kita baca. Step kedua baca Quran dengan tajwid, baca dengan tadabbur. Tu step kedua, baca baru tengok mana, baca baru tengok mana. Tu step kedua. Step ketiga buka kitab tafsir. Itu maksud baca Quran tak biar baca Quran ni. Tapi baca Quran baca apa ni, dapat tajwid. Tapi step lagi dapat tarannum. Bergira-gira tarannum. Tarannum tu masih dalam muqaddimah. Kan? Tarannum ni kadang-kadang tak betul dia riak lah dia. Allah kata, aku hendak kan, Allahu sami'un basir. Kan? Kembang telinga dengan kan fasah dah. Bagaimana kedudukan tu? Nabi kata aksarul qura ummati riyan. Kebanyakan orang ahli Quran dia kata Nabi ada penyakit riya. Makan. Zaman saya mau suruh kita belajar baca Quran. Man lam yataranna bil Quran falaysa minni. Siapa baca Quran tanpa tajwid dan penanda yang baik, dia bukan daripada umatku. Zaman saya sama Nabi sebut banyak ahli lagu ni Quran ni dia dapat penyakit riya. Dia macam mana duduk tu. Jaga oleh elok, betulkan niat untuk ilmu ni. Dapat tajwid kita belajar tarannum itu baru kulit. Kalau kita nak nilai dan terima belajar Quran ni, kan dapat sikit kemudian lah kan, itu mukadimah. Terus melangkah, terus ngaji. Tak dapat menguasai tajwid tu pun tuan maka masuk sampai 5 tahun ngaji. Kan? Tengok kita nak masuk tarannum pula, masuk lagu sikah jihadkah kan. Sobat dengan 2 harakat dengan itu pun masuk juga. Artinya alif tak juga, tak sikit, payuh lebih. Apa sepatutnya kita kena letak depan niat kita? Dah dapat ni, dapat ilmu Quran, dah dapat tajwid, dah dapat tarannum, langkah lagi ke depan, tadabbur Al-Quran. Baca Quran, tengok terjemahan. Oh, ini rupa tengah Quran. Kenapa dengan tadabbur? Nabi kata Al-Quran kisarut tariq, kama qala Al-Quran kisarut tariq fi ma'rifatillah. Quran ni shortcut, jalan pintas untuk kau kenal siapa. Shortcut. Nabi buaya lebih.
semua menceritakan kembali kepada siapa punya kalam. Karena kau dengan Allah Ta'ala, dengan ma'rifatullah melalui Quran, akan banyak kerja tu. Itu bukan cerita pasal Quran, tak sebut lagi fardu ain yang lain. Kita sedang membicarakan tentang syariat yang kita akan membuat, yang jadi kita punya senarai tugas yang wajib kita jaga sepanjang hayat kita 24 jam. Walaupun peluang ni kena cari suasana untuk mempelajari Al-Quran. Dan segala wirid, ni buat wirid pula. Apa dia wirid ni? Biasa wirid ni buat lepas semayang, sama ada lepas asar, lepas maghrib, ataupun lepas subuh. Wirid masyhur dalam istilah para ulama kerohanian. Sebut tentang wirid ini adalah, kalau lepas subuh kita duduk kan, paling kurang kita baca aurat kusyasi dulu. Aurat kusyasi dia juga mungkin kan, asal wirid dia kita ambil daripada Syekh Abdul Rahman Sinken daripada Aceh datang ke tanah Melayu. Wirid itu datang ke tanah Melayu tahun 1000 dan lebih. Amor wirid, ya, teks wirid aurat kusyasi itu, wirid lepas semayang tu, yang daripada mungkin keluar tu. Kalau kita ikut urutan tu dalam setengah jam saja, ataupun berapa minit. Mana ilmu? Saya mau ni kau ambil umur kau bertahun-tahun 20 tahun kau tak soal ilmu 40 minit tak soal. Itulah modal kau cari duit dapat tadi besok. Bulan nak dapat cash tu kalau bayar. Wirid. Ini namanya wirid. Sampai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang istighfar, saya istighfar tu Allah Ta'ala tidak anda. Kata itu astagfirullahaladzim. Kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita teliti tuan-tuan, tengok bilik-bilik kita baca ada urutan habis, semua menjurus kepada tauhid. Mengisbatkan tauhid yang Allah garanti. Bilik itu peranan wirid. Kita syahid Allah annahu la ilaha illa hu wa malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat ini turun, Nabi perintahkan baca man qara'a ala duburi kulli salat. Nabi kata siapa yang baca wirid ni sampai bawah hisab, Nabi sebut hebat tuan. Selain daripada wirid, dia jadi khusul. Khusul ni apa? Dia jadi pendinding dia kita. Pendinding daripada syaitan, pendinding daripada nafsu, kata ya, dan pendinding daripada malak, dan juga pembuka kepada rezeki. Banyak tu. Tapi nak kuih tu modal dia masuk kan. Syahid Allah la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sampai bi ghairi hisab. Kan? Pengumuman sampai Subhanallah, alhamdulillah, lagi Allahu Akbar. Cukupkan sekatu ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 33 Subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, 99. Cukupkan sekatu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Semua ayat menunjuk kepada tauhid. Supaya terpandang makna tauhid dalam kalbu kita. Kata itu untuk zikri fa'alam ayatin ya latif ya ya hafiz ya syarif. Tiga kali kan. Kata itu أفضل الذكر فعلا أنه لا إله إلا الله. Betul lah itu. Semua merujuk kepada makna ma'rifah, tauhid kepada Allah. Bila ilaha illallah.
Kalau tengah jam itu, tengah jam berapa minit, kemudian ni kita akan bayar lah. Kadang-kadang dia pun dosa. Ini wirid, itu wirid lebih banyak, wirid lain. Ada lagi wirid lain. Kalau pakai lebih, bolehlah lebih. Kalau pakai itu wirid, pakai itu bolehlah. Itu maksudnya, siapa yang sambung wirid dia lagi? Ini wirid ni penting. Wirid dalam hidup kita ni sangat penting. Sebab masyhur ulama sebut man la wirda lahu ma la warida lahu. Man la wirda lahu, siapa yang tak ada buat secara istiqamah wirid ni, zikir ni, dia tak ada package. La warida lahu. Wirid la ilaha warid. Warid ni apa? Warid ni pembukaan daripada Allah Ta'ala. Jadi nak buka rahsia Allah Ta'ala ni melalui wirid. Wirid ni bagai anak kunci membuka rahsia Allah Ta'ala. Lahir dalam hati kita rasaan kebesaran Allah Ta'ala itu. Bukan cerita boleh tak, rasa. Rasa dengan tahu beza tak cikgu? Beza tak? Beza tak? Jauh beza bagai langit. Bumi dan langit. Tahu. Tengok bola nau, semua orang tahu. Ni bola nau. Cikgu kenal bola nau tu? Tak kenal tu siok. Dia pakcik tengok bola nau. Semua orang tahu. Itu tahu. Tapi tahu macam mana buat bola nau. Dia pada ambil nego anau tu, bagi pakai sigai. Sigai itu penentang kan? Sigai itu tak pernah. Sigai itu bulu buat takut. Bulu apa? Bulu kilat ke? Bulu kilat tak pek buat sigai tu. Bulu au. Au ni kokoh. Jadi perbezaan pakai au dengan topik. Kokoh yang au ni dengan topik. Buat sigai, panjang sigai tu. Ambil nego tu buat turun. Kadang-kadang nego tu buat pun kokoh. Tapi tengok lagi di kum dia kokoh kan. Nama pun kokoh. Buat. Ambil nego tu bawa balik ke rumah. Gua push. Berapa jam nego? 10 jam. Jadi kita tengok nego ambil bola nau. Saya apa campur dia ada macam pokok lagi. Betul apa pokok lagi? Dia ada pokok belum baik tahu. Macam dia. Beza dengan orang yang tahu dan orang yang kasut. Tengok sekali dulu tahu ini original punya bola nau ni. Kan? Kasut pokok. Banyak yang jual balut dengan dunia mati tu kan. Orang mana tu pipi mokna bulu. Contohnya bola nau kan akar dan kayu pek mokok hidup. Kenapa lagi akar macam tu? Nak copek untuk lebih. Kau kerja yang tu kau akar orang kau tipu barakah tak ada rezeki kau tak ada barakah. Barakah ni penentang dia tak kasut. Itu beza kasut dengan tahu. Nego dengan jujur, buat dengan jujur, dengan rasa ikhlas daripada hati. Itu kasut. Masuk wasih, masuk lambung orang tu jadi rendah lagi. Tapi kau ganjaran barakah tu tak nampak. Beza dengan tahu dan kasut. Hari ni banyak tahu, tapi tak dapat kan kasut. Dia tak dapat kasut ni, pentong lah. Goreng lebih. Tak merujuk kepada ilmu dan kitab. Buka kitab. Itu maksud dia. Ini Quran. Ini Quran. Buka Quran tu. Gali. Banyak rahsia. Jangan gantu dia berbagi berkacik baca Quran. Baik baca Quran macam mana? Tuntutan baca Quran, berdoa Quran tu macam mana dikehendaki oleh Allah? Kan beza. Siapa yang pegang? Rasul.
Kamu dulu boleh masuk waktu doang dan masuk itu ya. Al-waktu wal hayat, masuk ialah nyawa dan kehidupan. Gunakan kehidupan dan nyawa itu untuk buat kebaikan, maka bermanfaatlah kehidupan kita ketika itu. Dan wirid ini penting tuan-tuan. Wirid ini penting. Wirid ini menyebabkan kita istiqamah. Wirid ini menyebabkan hati kita sudah loket ke situ. Sabut. Dan orang kalau ingatkan dia sabut dia tak ada dalam hati. Maksudnya kalau sabutan tu dalam hati kita, ikut kan? Satu rumah kita ikut dalam mau itu hidup media dapat 10 orang anak kan. Lama kita pergi musafir ke kerja khusus dalam lama 2 malam 3 malam seminggu dan ingat dia. Ingat letak dia boleh buat hati tu. Mana letak tu? Kasih tu. Walaupun dia sama tu, ikut kan? Dia tak lawan je bagi kita, tapi kasih dia tu kan? Mana letak kasih tu? Dia sama pengen kita ni. Tuan, mana letak kasih? Kan? Dia pengen kita cemeng. Tak lawan je dah. Mana letak tu? Kasih yang Allah tumpahkan daripada dia. Kita bukan tengok susuk tubuh dia zahir tu, batin dia tu. You kan? Jasa penyaan begitu. Makan minum kita dia tu, pakai semua dia tu, sakit sehat itu dia. Bukan dari semua kan. Kosa jasa anak itu dia. Malu. Kosa jasa. Yang saya itu sayang tu. Kasih tu topak. Jadi macam melangkah ke mana-mana. Dua tu kan. Mendatang itu kasih. Ya tak tuan? Ya tak? Tapi tu Allah Akbar. Kasih datang daripada mana? Allah. Di peranan ini kita melihat sesuatu itu pada hakikatnya. Ini ilmu. Apa tak ada ilmu? Pengertian ilmu ialah ma'rifatu syai'an haqiqatin. Qana suatu kali dengan hakikatnya. Bukan qana luar. Qana hati budi. Itu jadi bidaran orang Melayu hitam-hitam sedang manis. Gitu kan? Sumuh pun hitam, pandang manis. Manis ke mana? Manggi ini di ujung, luhur, elok, hati hitam. Tengok ke dapur ke buntut bawah tu, tengok ada 6 tulisan. Buka kan? 6 dari situ. Elok budi rasa Orang pada buruk ya. Budi rasa elok. Hari ni orang pada elok dalam perkara akal dosa. Cempu akal. Sebab apa? Hati dia tak hidup dengan Allah. Macam mana dia nak menghidupkan makna ni? Tak boleh. Wirid. Jadi kena pastikan ambil ijazah wirid-wirid ni. Paling kuat sikit kalau buat. Man la wirda lahu ma la warida lah. Tu kaedah tu. Siapa yang tak ada pakai zikir, jangan haraplah hati dia nak terbuka kepada benda ini. Impossible. La warida lah. Masuk warid tidak tuan. Bila kita duduk seorang tu terbayang kita mundur sampai kita pencet ni banyak dosa kita. Sepatutnya tak macam tu. Apa maksud dia? Ibu kita mengenang dosa kita tidak balik dia. Dosa pokok-pokok, amal tak tahu mana, ilmu jauh dari. Terfikir dia ni kita mati lah sakit dua ni, apa nasib apa ni. Macam tu. Ini masuk warid. Hidup hati ingat dosa dia. Dia nak menghadap Allah macam mana? Dosa pokok-pokok ni. Allah. Lain runtutan perasaan itu. Nyesal. Apa kena baik daripada nyesal? Cek peluang. Masuk dah tinggal sikit. Tak sampai tak tidak. Nak bayar Allah, nak bayar kapal balik. Rambut peluang. Lahir rasaan itu warid. Kalau tu tak tu sampai tua, sampai pencet lagi macam mana dia muda mungkin.
Nasihat orang tak dengar, dia bajak dia kan. Itu sisio lah jadi bodoh. Tak ada perubahan. Itu maksud man la wirda lahu la warida lahu. Siapa yang tak ada wirid ni, tak apik dia lah. Itu kaedah. Jadi kena apa peluang? Apa peluang? Masa yang ada biasa aku bila apa peluang? Mesti ada package zikir atau berusaha pada sesuatu yang membawa kebajikan kepada kehidupan di dunia dan menolong kepada akhirat. Amal yang lebih sifat terbuka, amal yang boleh bantu kita untuk kehidupan akhirat. Ya, betul kita menunggu dan bentuk idea pemikiran. Hari ini macam mana kita nak bangunkan kesedaran awal kita untuk membuat peluang ni, peluang kehidupan yang ada sekarang, ya. Kali kehidupan agak mencabak, agak-agak mahal kan, tapi tak apalah, beradab lah tu. Dunia ni dia berpusing, ada masa yang mahal, masa yang murah, ada masa yang susah. Sekali panik kan. Panik ni meteorologi, kalau cuaca kata aktif sampai bulan 3, baca 2 atau mungkin sampai bulan 8. Apa tu? Panik ni bakal sampai bulan 8. Itu baju orang tanah yang baju hujan ke panik itu baju dia. Baju kita selami, baju kita cek selesai tak baju kita. Panik baju panik, hujan baju hujan. Baju kita tetap jalan. InsyaAllah, ya. Buat sesuatu yang beri manfaat untuk kehidupan kita, khas untuk bawa balik ke amalan ke masa. Kamu perlu. Kemudian jadual amal selepas sembahyang asar. Setiap waktu itu hendaklah ditentukan dengan bahagian-bahagian wiridmu yang tertentu. Membuat jadual sebut wirid. Sebab waktu pagi dan petang amal kita, pagi lepas subuh, petang itu start lepas maghrib atau lepas asar, kita masuk hari baru, masuk hari baru atau lepas maghrib. Sebab di sekolah lepas maghrib sebut tentang wirid-wiridmu yang tertentu. Ada wirid. Kalau ada pengajian lepas asar, kita boleh ada pengajian lepas maghrib. Kalau kita nak beramal, boleh lepas asar. Berpasar pun tidak boleh. Kalau maupun pengajian pun tapi kita nak hadir majlismu sampai dah apa contohlah berjadual sekira-kira setiap wirid yang tertentu itu tiada lalu kepadanya yang lain. Maksudnya tak ganggu kita punya time jadual wirid kita tu, tak terganggu oleh kerja-kerja lain. Tak bagus peluang tu. Kemudian supaya nyata bagimu keberkatan segala waktu itu. Tuan-tuan, waktu yang kita isi dengan amal dia ada barakah. Apa ada barakah itu? Waktu di dunia kita isi dengan amal, dia akan jadi saksi untuk kita membela kita di akhirat besok. Antara yang akan menjadi saksi ialah ad-dahru, masa. Dia akan bersaksi di hadapan Allah terhadap amal yang kita buat itu. Ya wahai Allah Ta'ala, aku saksi dia, membela kita. Kan banyak saksi itu, penjahat itu juga, yang nolong kita, yang dukung kita, yang nyokong kita penjahat itu, dia akan jadi saksi. Ya Tuhan Allah Ta'ala, saya yang nolong dia begitu, beracun terjawab itu. Kamu jangan ingat kerja terdiri ni apa? Sama dia amal soleh. Buat amal soleh dapat ganjaran baik. Buat amal tak soleh dapat ganjaran azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keberkatan waktu. Sebab Nabi sebut tentang kalau di rumah kita bila sembahyang kita dalam jadah kita sembahyang sunat sembahyang duha kat itu, wirid kat itu, mati kita tu topek. Dulu kita menangis tu kehilangan itu. Itu bahasa batin yang Allah sampaikan kita.
Sampai duduk kita berwirid tu nangis di hari kematian kita, dah tak ada orang di duduknya. Tapi dengan semua berkat dari zikir dia duduk sini. Saksi syuhud tu. Itu kena rebut tu. Semua yang akan membela dia, kita rebut peluang keberkatan waktu. Seperti yang hamba sebutkan, segala wirid itu di dalam risalah yang bernama Urwatul Wusqa fi silsilatil waliyil atqa Sayyidi Syekh Muhammad Siman. Di dalam kitab zikir ya. Kalau ada sebut kitab ni, berupa kitab zikir. Muhammad Siman ni pengasas keberkatan selamanya. Ya. Dulu apa ni, Syekh doa zikir ni diwakilkan selamanya. Kesininya dalam kitab yang bernama Al-Urwatul Wusqa ni ada susunan zikir-zikir. Dia perkenalkan kita lah kalau nak. Berlainan pula jika engkau tidak menentukan yang demikian itu, terkadang terbuat dan terkadang tidak terbuat, maka yang demikian itu tiada nyata keberkatan waktumu. Perlu susul jeda waktu beramal wirid ni. Kalau tak, kita tak istiqamah. Bila tak agak buat, bila tak ingat, tinggal. Wirid kita ada itu. Wirid berapa istiqamah dia. Terus kami tu kita mungkin kanda atau apa. Buat keterusan walaupun sikit. Besok kita selawat lepas sembahyang fardu 10 kali, paling kurang 10 tu jangan tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. 10 kali, jangan tinggal 10. Walaupun 10, buat. Sampai macam mana? Walaupun 10 itu maksudnya. Jangan tinggal. Itu maksudnya. Buat betul-betul, jangan tinggal dengan makna istiqamah. Jadi, walaupun peluang tu, kita dah mau jadi tuan-tuan, jangan pilih waktu lagi. Walaupun jangan pilih waktu, dah tak buat kita pilih waktu semuanya. Kita jangan pilih waktu lagi. Walaupun peluang beramal, selagi ada peluang dan masa. Ini jadual amal selepas sembahyang fardu. Ya, alhamdulillah. Bukan. Ini Allah juga sebelum puasa kan? Ya. Kita bagi puasa dalam minggu ini puasa. Ya. So, tidak boleh kita masuk puasa. Kalau kata ya Allah, punya peluang Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Sudah ada rezeki. Barangkali inilah Ramadan kita yang terakhir. Barangkali inilah peluang kita nak beramal dalam bulan Ramadan, peluang yang terakhir. Tak pasti lagi lebih. Tidak ialah oleh bulan dan terdapat itu tidak ya. Minta ya Allah Taala Rabbana yusahil ya Allah mudah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim mudah. Sebab yang pertama kita nak dan saya utama amal Ramadan ini bukan dengan doa ya. Kalau satu hari besok satu amal 10 bagi keberkatan. Satu amal Ramadan menjadi 700 ke 1000 sampai tak ada tahap banyak. Walaupun belum amal pakai pada bulan Ramadan. Walaupun dan yang kedua doa kita makbul. Bulan Ramadan sepanjang Ramadan ni banyak doa. Lalu bukan doa. Kalau tak ada berkenan ke sekarang atau dia tak berkenan keadaan dunia ni, walaupun dia akan berkenan ke doa tu di InsyaAllah doa makbul. Amal soleh dilipat gandakan ganjaran dia. Taubat Allah terima direct. Jadi insyaAllah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hati kita berbuku datang Ramadan ni kalau rasa riak nak sambut.
Sebab tu jadi tadi tu Allah jadi dalam bulan Ramadan. Siapa yang puasa bulan Ramadan imanan, dia sambut dengan penuh semangat keimanan. Apa berpeluang ni? Wahtisaban, betul-betul ikhlas mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dan bulan puasa ni betul-betul puasanya zahir dan batin dia jaga. Apa ganjarannya? Allah jadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dosa kita dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan timbul kopuk dosa kita ni. Peluang kita nak cairkan dosa ni bulan Ramadan. Allah Ta'ala kata siapa yang jaga adab zahir dan adab batin puasanya dalam Ramadan ni, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah cairkan seluruh dosa-dosa dia dengan Allah yang dulu sampai sekarang. Peluang. Mudah-mudahan kita dapat peluang. Dan kesempatan jadi kepada Allah Ta'ala, ya Allah, izinkanlah aku mendapat peluang Ramadan kali ini. Pada ambil apa ini? Jadi orang pada ambil aku lebih ini ambil lah. Tapi berilah peluang aku untuk hidup di dalam Ramadan ini, orang. Mudah-mudahan ya. InsyaAllah. Ini tergantung insyaAllah kita akan sambung pada apa hari ini kan. Puasa sebulan, cuti raya sebulan, cuti semester break 2 bulan. Macam raya lah, raya umur impor lah raya kan. Bila وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه الأمور قد اجتمعت طاعتك وتوحدت على طاعتك فلا نشر الشيطان. وفق اللهم مرابط الكلام، وفق اللهم مرابط الكلام، وفق اللهم مرابط الكلام وأدب الكلام، واهدها سبلها ومنها من بك الذي لا يخفو وشرطها من بين الإيمان يبتغي من التوكل عليك وحيها بمعرفتك وأنشأ الشهادة في سبيل إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اشتت شمل أعدائهم وفرق جمعهم وكثر كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلما من كلابك يا قهار يا جبار يا متكبر يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.